Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, keizinan, inayah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi sihat dan berupaya untuk melaksanakan ibadah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneruskan usaha kita untuk memperdalami ilmu sebagaimana yang telah disyarahkan oleh ulama-ulama besar kita seperti junjungan besar, seperti Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang merupakan muallif atau musannif atau penulis karya Ihya Ulumuddin yang sedang kita baca ini. Dan kita, seperti yang kita maklum, sedang mendalami bab pertama ataupun kitab pertama dari Ihya Ulumuddin, iaitu Kitabul Ilm, kitab tentang ilmu. Dan kita sedang berbicara tentang ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib kepada setiap individu muslim, sementara ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang wajib ke atas sekelompok yang dipertanggungjawabkan dalam masyarakat. Dan kalau sekelompok itu atau sekumpulan itu sudah dapat mengambil tanggungjawab itu, yang lain sudah tidak lagi diberikan tanggungjawab untuk mendalami dan mempelajari ilmu tersebut. Kita sambung agak-agak mood raya dah selesai. Kita ni raya sebulan, dia susah sikit tu. Seminggu ni masih kuat lagi kita berbicara pada muka surat 101 apabila Imam Al-Ghazali membicarakan tentang fardu ain, ilmu-ilmu fardu ain, ilmu akhirat ini, ilmu akhirat yang lebih merujuk oleh Imam Al-Ghazali kepada ilmu batin, bukan batiniyah. Sekarang ni banyak istilah-istilah yang keluar yang menyebabkan orang jadi keliru dan takut. Batiniyah itu istilah yang khas merujuk kepada satu kelompok dalam Syiah yang ekstrim dari sudut mentafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis itu hanya dari aspek dalaman saja, batin saja, yang kadang-kala menafikan atau melupakan aspek zahirnya. Sedangkan dalam Islam, ajaran agama khususnya ayat-ayat Al-Quran itu ada aspek zahirnya dan ada aspek batinnya. Dan kita tidak boleh menafikan kedua-duanya itu. Tetapi di sana ada tumpuan yang diberikan kepada aspek dalaman, aspek batin itu. Dan ilmu yang selalunya merujuk, yang kita rujuk dalam memandu kita pada aspek-aspek dalaman itu adalah ilmu dalaman lah, yang kadang-kadang disebut sebagai ilmu tasawuf, kadang-kadang disebut sebagai ilmu jiwa. Dan kita sudah banyak kali berbicara
apa yang Imam Al-Ghazali sebut sebagai pentingnya untuk kita mengambil perhatian ilmu dalaman ini dalam kita melaksanakan tanggungjawab agama, kerana tanpa kekuatan jiwa, kekuatan batin, kekuatan dalaman itu, kita bimbang agama kita ni hanya tinggal perkara-perkara luaran saja. Kita sibuk dengan aspek-aspek luaran agama saja. Kalau beribadat itu hanya sibuk dengan pergerakannya macam mana, rukun dan syarat sahnya macam mana. Tetapi jiwa dan hati kita yang sepatutnya kita bawa bersama-sama dalam melakukan ibadat itu, kita tidak kisah. Sedangkan ibadah kita itu asasnya ialah keimanan dan ketundukan dan ketulusan jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau aspek jiwa itu tidak dipelihara dengan baik, kita takut kita mungkin okey dari sudut amalan luaran agama, tetapi aspek niatnya betul ke tidak, ikhlasnya betul ke tidak, aspek lurus ke tidak kita ni bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu nantinya tidak tepat dan tidak betul, dan itulah nantinya yang akan merosakkan keseluruhan amalan kita itu. Jadi sebab itulah penting untuk kita menyeimbangkan antara kedua itu. Okey, kita sambung Dalam muka surat 101 itu Imam Al-Ghazali meneruskan lagi dengan bentuk soalan. Ada persoalan yang mungkin dipertanyakan oleh masyarakat terhadap beliau apabila beliau berbicara tentang hal-hal ilmu dalam, ilmu luar, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah ni. Kalau anda bertanya, kata Imam Al-Ghazali yang tengah-tengah dia, kalau anda bertanya, mengapa anda tidak membentangkan ilmu kalam dan falsafah dalam bermacam-macam ilmu itu, dan anda terangkan bahawa keduanya itu sama ada tercela atau terpuji? Kan? Mungkin ada seorang yang akan bertanya pada Imam Ghazali, engkau ni dah bercakap banyak ni, ilmu batin, ilmu luar, ilmu perubatan pun ada Imam Ghazali sentuh sebagai contoh, ilmu tasawuf, ilmu akidah. Tapi ada dua ilmu yang sebenarnya pada zaman Imam Al-Ghazali, dua ilmu ni cukup popular, cukup masyhur, iaitu ilmu kalam dengan ilmu falsafah. Dua ilmu ini apa dia punya status? Kata orang yang bertanya ini, Imam Ghazali sendiri yang ketengahkan persoalan itu. Tapi dia kata, kalaulah anda bertanya aku tentang dua ilmu yang hari ini merupakan ilmu yang amat masyhur, memang betul pada zaman Imam Al-Ghazali abad ke-12, abad ke-11, abad ke-10 Masihi, dua ilmu ini cukup masyhur, iaitu ilmu kalam dengan ilmu falsafah. Apa dia ilmu kalam? Ilmu kalam ini adalah ilmu penghujahan dan pendalilan untuk memperkukuhkan akidah. Itu yang paling mudah lah. Dalam bahasa Arab dipanggil ilmu an isbatil aqaid ad-diniyah bi iradi al-hujaj 'alaiha wa daf'i asyubhi anha. Maksudnya ilmu yang bertujuan untuk mengisbatkan, memperkukuhkan, memantapkan akidah agama kita dengan mendatangkan hujah-hujah yang menyokongnya dan hujah-hujah yang mempertahankannya daripada syubhat, daripada kekeliruan. Mungkin hari ini kita tak berapa dengar sangat ilmu kalam ni. Kalam biasa dengar kan, kalam ataupun qalam. Qalam tu pen, kalam ni kata-kata. Tetapi sebagai satu ilmu, ilmu kalam itu adalah yang saya sebut tadi lah, ilmu penghujahan. Kita tahu ilmu akidah kan, kita belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang tauhid lah, tentang Tuhan, tentang hari akhirat, tentang Nabi.
tentang sifat-sifat Tuhan, tentang zat Tuhan dan lain-lain lagi. Tetapi kita kena ingat, agama Islam ni dia bukan baru datang seminggu dua, baru datang sebulan dua atau setahun dua yang lalu. Agama Islam ni sudah datang 1400 tahun lebih, dekat 1500 tahun. Bermula dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang sumbernya ialah Al-Quran dan hadis. Bercakap tentang ketuhanan apa semua ni. Tetapi apabila sudah berkembang, terdapat pelbagai ideologi, aliran pemikiran, falsafah, sistem kepercayaan yang datang apabila Islam itu berkembang di pelbagai tempat. Misalnya bila berkembang ke barat, datang falsafah Yunani misalnya, melawan ataupun mengancam akidah Islam. Bila sampai ke Parsi sana, datang pula aliran agama Parsi, agama Majusi, agama Zoroastrianism, kan, agama Parsi lama dulu, yang konsep ketuhanannya itu berbeza. Kan dia orang faham tentang dua Tuhan, Tuhan baik dan Tuhan jahat, yang selalu berlawan antara dua-dua itu. Kadang Tuhan jahat menang, itu yang orang jadi jahat. Kalau Tuhan baik menang, orang jadi baik. Logik juga tu kan, logik juga. Dua Tuhan sedang berlawan, kita ni dipengaruhi oleh dua Tuhan ni lah. Kalau Tuhan jahat menang, kita jadi jahat. Kalau Tuhan baik menang, kita jadi baik. Logik juga. Tetapi Islam tidak mengajar begitu. Islam mengajar tauhid. Tuhan itu esa, Tuhan itu satu saja. Yang jahat itu syaitan, yang jahat itu iblis, dan dia makhluk juga, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kuat dalam mempengaruhi manusia. Sebab itu kadang-kadang kita tewas dengan iblis, tewas dengan syaitan, tewas dengan hawa nafsu. Jadi sama dalam Islam tu, elemen jahat tu ada, tetapi elemen jahat itu masih lagi di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita minta dekat Tuhan. Kita tak minta dekat Tuhan baik, nak lawan Tuhan jahat, tapi kita minta kepada Tuhan yang esa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kita memohon perlindungan daripada Allah dari syaitan yang merupakan makhluk Tuhan juga, kejadian Tuhan juga. Tapi Tuhan bagi kebebasan kan kepada syaitan dan iblis untuk menggoda dan mempengaruhi manusia. Kan lain tu. Tapi ideologi itu kan kuat. Pengaruh Parsi itu kan besar dulu sebagai super power. Zaman Nabi dulu pun Rom dan Parsi ini dua kuasa besar. Dan akhirnya Islam dapat mempengaruhi, dapat menakluk, dapat menjajah Iran sekarang kan, Uzbekistan, yang Samarkand, Mawara an-Nahar dia panggil. Jadi ideologi-ideologi itu Islam kena tangani untuk memastikan kefahaman masyarakat yang dibuka tanahnya itu, ditakluk oleh Islam itu, memahami Islam dengan sebenar-benarnya. Sebab itulah akhirnya berkembang ilmu-ilmu seperti ilmu falsafah, berkembang ilmu seperti ilmu kalam. Ilmu kalam itu asasnya nak mempertahankan akidah, tapi disebabkan Islam terpaksa berhujah, mengemukakan dalil-dalil untuk menjawab ideologi-ideologi luar ini, maka berkembanglah satu ilmu yang sebagai, dia panggil extension, sebagai penerusan kepada ilmu akidah yang dipanggil ilmu kalam. Itu panjang ceritanya tentang ilmu kalam, sejarah. Jadi hari ini kalau kita dengar ilmu kalam, itulah maksudnya. Tapi ilmu kalam ni dia kadang-kadang dah terlampau detail, dah terlampau panjang, terlampau banyak perdebatan-perdebatan itu, sehingga bercampur bau di dalamnya bukan sekadar akidah Islam, tetapi juga kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan-kepentingan hizbah-hizbah yang ada dalam ilmu kalam itu, yang kadang-kadang mempengaruhi penghujahan dan pendalilan, sehingga ada yang menyeleweng, ada yang sesat, ada yang tak betul dan lain-lain lagi. Begitu juga dengan ilmu falsafah. Ilmu falsafah pun begitu juga. Zaman itu macam saya sebut tadi,
amat masyhur, terutama sekali falsafah yang datang dari Greek, Yunani. Greek ni juga merupakan peradaban besar, lebih awal daripada Islam, malah lebih awal daripada Nabi Isa, Christianity lagi. 3000 tahun dahulu, 2500 tahun dahulu sudah ada orang-orang macam Plato, Aristotle, Socrates, ahli-ahli Yunani dulu. Mereka ini hebat, mereka punya akal yang hebat, wisdom, punya kebijaksanaan. Walaupun dari segi akidah mungkin problem, sebab zaman tu zaman sebelum Nabi Isa. Nabi Musa mungkin terlalu jauh. Jadi masyarakat itu menggunakan akal mereka untuk bercakap tentang hal-hal, termasuklah hal ketuhanan. Di dalam falsafah itu ada bab dipanggil bab teologi, metafizik, ataupun ilahiyat dalam bahasa Arabnya. Ada dalam perbincangan falsafah. Tapi macam juga ilmu kalam tadi, ahli falsafah Yunani ini kadang-kadang dia menggunakan teori-teori akal mereka sehingga sebahagiannya itu menyesatkan. Baik, balik kepada kitab kita ni, Imam Ghazali ditanyakan oleh seseorang tentang kedudukan dua ilmu ini, ilmu kalam dengan ilmu falsafah. Tengok apa jawapan Imam Ghazali. Ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, bahawa hasil yang dilengkapi padanya ilmu kalam dulu ialah dalil-dalil yang bermanfaat. Asas kepada ilmu kalam ni bagus, kata Imam Ghazali, sebab orang Islam, ulama-ulama Islam bila nak berdepan dengan ideologi dan yang kita sebutkan tadi, mereka menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber paling asas. Jadi asas kepada ilmu kalam ini bermanfaat. Maka Al-Quran dan hadis itu melengkapi padanya. Al-Quran itu menjadi sebahagian daripada elemen penting ilmu kalam. Yang di luar dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka ada kalanya, kata Imam Ghazali, pertengkaran yang tercela, dan ini termasuk perbuatan bid'ah yang akan dijelaskan nanti. Nanti ada tempat lain Imam Ghazali akan jelaskan lebih lanjut. Tapi macam kita sebut tadi, yang bab penghujahan Al-Quran dan hadis itu bagus. Itu kita kena belajar, kita kena dalami, kerana kita juga hari ini berdepan dengan ideologi-ideologi yang berbagai. Falsafah juga sifatnya, ilmu kalam juga ideological juga sifatnya, kan? Lagi hebat lagi, kita berdepan dengan barat pada hari ini. Tengoklah dia punya falsafah, macam-macam falsafah ada, termasuklah falsafah etika yang mengelirukan. Saya dulu ambil bidang falsafah ni di ISTEC, International Institute of Islamic Thought and Civilization. Memang kita belajar Western philosophy, Islamic philosophy kita belajar juga. Dan memang aliran-aliran itu mengelirukan sekali. Kadang-kadang bercakap tentang akhlak, dia panggil moral philosophy. Tetapi moral philosophy dia nak cakap tentang etika ni, kadang-kadang berasaskan kepada apa? Kepada hujah akal rasional dan juga hujah fitrah naluri manusia. Misalnya ada satu aliran falsafah itu dipanggil hedonistic moral philosophy. Cakap pasal moral, baik dan buruk, tapi berasaskan hedonistic. Hedonistic ni maknanya pleasure. What is pleasurable to you is good. What is painful to you is bad. As simple as that. Dia punya falsafah etika dia, apa yang memberikan kepuasan kepada kita, itu baik, kan? Apa yang menjadi keburukan, kesakitan, penderitaan kepada kita, itu buruk. Okeylah, kita in a way kita rasa baguslah, tetapi yang disebut sebagai pleasure itu hanya merujuk kepada physical pleasure, sexual pleasure, kan? Makan. Memanglah itu memanglah seronok dan sedap, tapi sampai bila dia sedapnya? Kan? Dia kalau lebih nanti dia akan membawa kepada keburukan. Makan pun macam tu, seksual pun macam tu. Itu maklum. Tapi itulah yang dipegang oleh hedonistic moral philosophy. Ada lagi macam-macam. Pragmatism moral philosophy. Yang itu dia kata anything goes. Mana yang bagi kita keuntungan itu baik, mana yang bagi kerugian itu buruk. Tapi masalah untung tu untung apa? Dia dah tak lihat agama, dia sudah tidak lihat
akhirat dan lain-lain lagi, dia hanya melihat dunia ni saja. Jadi itu masalah. Jadi kita pun sebenarnya perlukan ilmu kalam ni. Kan? Sebab kita nak menjawab juga ni kepada orang-orang yang mungkin mengkritik Islam. Kadang-kadang anak-anak kita pun terpengaruh, anak-anak kita pun berhujah yang sama. Kan, kata alah abah, please, sekarang ni kan zaman TikTok, zaman Instagram. Tengoklah TikTok, video-video pendek tu kan. Saya tengok jugalah. Saya tak ada TikTok, tapi bila kita ada Facebook, keluar juga TikTok tu. Habis masa tengok benda tu aja. Tapi semuanya hanya benda-benda yang menari, menyeronokkan, kelakar, nak bagi orang ketawa. Bila kita marah anak kita, dia kata, this is our time, dad. Kan? Macam itulah lebih kurang dia kata kan. Ini zaman kami, zaman abah dulu mana ada benda-benda ni. Abah pun dulu main juga, main kat semak, main tembak-tembak, itu pun seronok-seronok juga. Susah juga nak jawab kadang-kadang. Kan? Susah juga nak jawab. Maknanya hedonistik ni memang sifat orang muda. Macam mana kita nak tarik? Betul, itu sebahagian daripada fitrah. Tapi fitrah itu bukan fitrah yang asli. Fitrah yang asli itu ialah tunduk kepada Tuhan. Maka kita kena didik, kena ajar dia akhirnya kepada agama juga. Jadi balik kepada poin penting sebenarnya untuk kita mendatangkan dalil dan hujah berdasarkan Quran dan hadis ini kepada pemikiran-pemikiran yang ada pada hari ini, sebagaimana dulu pada zaman Imam Ghazali pun dah ada dua ilmu kalam dengan ilmu falsafah. Kita tengok apa lagi yang Imam Ghazali cakap. Dan ada kalanya permusuhan yang menyangkut dengan parti ini maknanya kelompok-kelompok lah macam kita sebut tadi, yang berlawanan. Contohnya Mu'tazilah, itu kita pernah dengar kan. Mu'tazilah berlawan dengan kelompok Musyabbihah zaman dulu lah ni. Dan isunya adalah isu agama. Itu kita kena ingat, dia bukan suka-suka dia orang punya perdebatan ni. Saya bagi contoh. Antara perdebatan yang awal dalam ilmu kalam dulu ialah sama ada manusia ini berkuasa atau tidak. Kita kan tengok dalam Quran banyak ayat-ayat yang kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Kan? Idh ramaita wa idh ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama dalam Quran. Ketika kamu membaling itu bukan kamu yang membaling tapi Allah yang membaling. Batu kan contohnya. Itu tauhid tu. Itu akidah. Maknanya manusia ni dia tak ada kuasa yang mutlak. Kalau kita buat apa-apa pun, saya angkat handphone ni, kita tak ada kuasa yang mutlak untuk melakukan ni kalau Tuhan tidak mengiradah dan mengkudrahkan dia. Kalau bukan dengan iradah dan kudrat Tuhan, kita nak angkat handphone ni pun tak boleh. Itu akidah. Itu akidah. Tapi kalau macam tu, manusia ni tak ada kuasa langsung lah. Semua Tuhan je yang tentukan. Macam robot lah kita ni. Atau kita ni macam kapas yang ditiup angin saja. Angin tiup ke kiri, kita ke kiri. Angin tiup ke kanan, kita ke kanan. Atau kita ni macam patung yang bertali tu, puppet on the string. Kan orang yang main patung tu, dia gerakkan tu, dia pun tangan dia angkat, kaki dia angkat. Kita ni apalah, Mak Yong ke apa yang apa tu, orang Kelantan main tu, kan ada dia punya tukang pegang tu kan, yang menggerakkannya. Wayang kulit. Adakah kita begitu? Adakah manusia itu begitu? Atau manusia ada kuasa? Kita ada kuasa. Kalau kita tak ada kuasa, macam mana ada dosa dan pahala? Kan? Dosa dan pahala kan berasaskan kita punya kuasa dan niat. Niat kita yang buat benda tu. Sebab itu kalau salah, kita kena bertanggungjawab. Kalau betul, kita dapat pahala. Jadi sekarang ni manusia ni ada kuasa ke tidak? Itu persoalan dia. Ada kuasa ke tidak kita ni? Atau semua Tuhan punya kuasa? Itu sebenarnya perdebatan awal dalam ilmu kalam dulu. Disebabkan debat itu, maka ada dua kelompok yang ekstrim. Satu kelompok yang dipanggil Mu'tazilah atau lebih awal Qadariyah.
yang percaya bahawa manusia ni punya kuasa mutlak. Segala-gala yang kita lakukan adalah kuasa kita. Sebab itu kita bertanggungjawab atas apa yang kita lakukan. Sebab itu ada syurga dan neraka. Sebab itu ada pahala dan dosa. Sebab kita ini ada kuasa. Saya nak tanya tuan-tuan ni, tuan-tuan pilih yang mana? Ini Mu'tazilah atau Qadariyah. Ada satu kelompok ekstrim yang lain, dia kata ni Jabariyah pula. Jabariyah ini dia percaya yang Tuhan ni Jabbar, Tuhan ini maha kuasa, berkuasa dan kuat. Tuhan ni menentukan segala-galanya. Maka kita ni tak ada kuasa langsung. Apa yang kita buat ni semua Tuhan punya kehendak. Kita mencuri pun Tuhan yang berkehendak. Zaman Sayyidina Ali dulu ada orang mencuri. Lepas tu bila ditangkap, Sayyidina Ali nak hukum dia, dia kata, kau nak menghukum aku kerana Allah Ta'ala yang suruh aku curi. Allah Ta'ala yang mengiradahkan aku mencuri, menghendaki aku mencuri. Jadi Sayyidina Umar akhirnya menghukum dia 2 kali. Sayyidina Umar kata sebab dia 2 kali hukuman. Satu hukuman kerana mencuri, satu lagi hukuman kerana mendustakan Tuhan, menyalahkan Tuhan pula, padahal dia mencuri. Tapi dia kata Tuhan yang menghendaki dia mencuri. Ini kelompok Jabariyah. Saya sebut tadi dua-dua ni ekstrim. Sebenarnya kelompok yang benar ialah kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah, atau aliran, kalau dari segi aliran ilmu kalamnya adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Itu aliran yang pendekatannya adalah pendekatan tidak macam Mu'tazilah, Qadariyah, tidak juga seperti Jabariyah. Maksudnya apa? Kita ni memang di segala perkara ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sebab Quran sebut macam tu, hadis pun sebut begitu. Tuhan menentukan segala-galanya. Sebab itu kita percaya dalam rukun iman kita, percaya kepada qada dan qadar, baik atau buruk. Beriman kepada qada dan qadar khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk. Maknanya yang kalau buruk pun kita percaya itu Allah mengiradahkan. Tak ada benda yang terlepas daripada iradah Allah. Tetapi Ahli Sunnah wal Jamaah juga mengimani bahawasanya Allah Ta'ala memberikan kita pilihan. Allah Ta'ala memberikan kita pilihan, dan Allah Ta'ala memberikan kita kuasa yang kita usahakan. Dipanggil iktisab. Maknanya setiap kali kita nak melakukan sesuatu, kita berusaha melakukannya, dan itu kita punya, tetapi ia masih lagi tertakluk kepada iradah dan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya wasatiyah dia, pertengahan. Okey tak yang tu? Ke nak yang ni juga tadi? Nak yang Mu'tazilah punya style ataupun nak yang Jabariyah? Kalau tuan-tuan tengok, ramai dalam masyarakat kita, taklah ramai, tapi ada yang dia tak puas hati yang tengah-tengah ni. Dia puas hati sama ada kita ni biar berkuasa, sebab itu we choose our own destiny. Sedap bunyi tu. Kita yang menentukan masa depan kita. Kita kena berkuasa penuh lah. Just do it. Kan ada kan dekat tepi jalan tu, just do it. Pushing the limits. Macam-macam dia punya istilah yang mengatakan bahawa manusia ni ada kebebasan. Di barat lagi lah, mereka langsung tak percaya bertuhan. Mereka percaya manusia itu yang punya kebebasan mutlak. Kalau kita nak, kita pergilah pilihan tu. Jadi ke sanalah kita nanti. Jatuh ke sanalah kita nanti. Kalau kita, ada juga kelompok kita yang dia kata mana boleh, Tuhan yang maha kuasa, kita ni tak ada kuasa langsung. Jadi kita ni tertakluk kepada kudrah Tuhan. Jadi biarlah aku miskin, nak buat macam mana, Tuhan dah tentukan. Aku bodoh, Tuhan dah tentukan. Aku malas, Tuhan dah tentukan. Itu tadi dijadilah macam yang Sayyidina Ali hukum tadi. Jadi kalau tuan-tuan fikirkan secara mendalam, memang yang betulnya adalah pertengahan tadi. Jadi kalau kita rasa lemah, kita kena ingat Tuhan perintahkan kita suruh berusaha.
Maknanya adalah Tuhan bagi ruang untuk kita memilih dan berusaha. Ada dalam Quran banyak ayat-ayat. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah kamu, Tuhan akan melihat kerja-kerja kamu misalnya. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bermujahadah, berjihad, bersungguh-sungguh ke jalanku, ke jalan kami akan memberikan lorongan, jalan, mudahkan perjalanannya. Maknanya ayat-ayat itu membuktikan Tuhan memang bagi kuasa sementara kepada kita pada limit dan kudrat dan batas kita manusia, dan pilihan juga. Sebab itu Nabi kata innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu dengan niat kita. Kalau niat kita tak baik, walaupun buat baik, buat nampak macam baik, tapi niatnya tidak baik, maka dia akan jadi tidak baik. Itu menunjukkan kita ada kebebasan. Tetapi janganlah kita terlalu bebas dan kita rasa kita amat berkuasa sampai kita lupa kuasa yang mutlak itu adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat itu akidah kita, itu akidah kita. Tapi panjang, perbahasan tu panjang. Perbahasan itu dalam ilmu kalam yang saya sebutkan tadi. Saya bagi contoh satu je, ada banyak contoh tentang Quran. Quran ni makhluk ke Quran ini qadim? Ini juga panjang perbahasan dalam ilmu kalam dulu. Mu'tazilah cakap lain, sekali lagi yang Syiah cakap lain, Asy'ariyah ada pandangan pertengahan. Sebab Quran yang kita baca ni dia bukan tulisan manusia. Ia adalah kalamullah. Kata-kata Tuhan. Kata-kata Tuhan adalah sifat Tuhan, betul tak? Kan sifat Tuhan yang kita belajar sifat 20 tu, salah satunya ialah al-kalam. Kan? Kata-kata. Allah itu berkata-kata. Allah itu berkata-kata dalam bentuk apa? Wahyu. Dan wahyu yang kita dapat adalah dalam bentuk Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca tu jangan main-main. Itu merupakan sifat Tuhan tu. Tapi adalah perdebatan dalam ilmu kalam dulu. Yang dinamakan sifat Tuhan tu yang kertas tu ke? Kertas, dakwat Quran itu, ataupun hakikat Quran itu. Ini pun ada perdebatan yang panjang. Malah kata sebagian ulama, kenapa ilmu kalam itu dipanggil ilmu kalam? Kerana antara perbahasan yang panjang dalam ilmu kalam ialah tentang kalam Tuhan tadi. Sebab itu akhirnya ilmu tu pun dipanggil ilmu kalam, ilmu tentang kata-kata, termasuk kalamullah. Ini perdebatan tuan-tuan. Jangan rasa ini semua tak ada kena-mengena dengan aku. Jangan. Kerana ia berkaitan dengan akidah kita. Tuan-tuan percaya tak ada orang yang akidah tentang kalamullah itu lain daripada kita? Quran tu dia buat lapik duduk je. Quran tu dia pernah buat lapik duduk. Sebab dia kata Quran ni macam buku biasa je. Dia makhluk, dia bukannya qadim, dia bukannya kalam Tuhan, dia makhluk. Itu sebab apa? Sebab dulunya sudah ada perdebatan itu, dan mungkin orang yang ambil Quran buat lapik itu dia berada pada ekstrim yang menafikan Quran itu sebagai kalam Tuhan. Panjanglah kalau saya nak cakap pasal ilmu kalam saja, kita perlukan siri yang lain. Kita nak tengok apa Imam Ghazali sebut tentang ilmu kalam. Jadi Imam Ghazali kata, yang panjang-panjang perdebatan antara kelompok-kelompok itu, yang itu ada yang perlu ditinggalkan. Jangan kita sibuk dengannya. Pergi kepada yang terasnya apa? Teras kepada hujah itu apa? Dan merentang panjang dengan mengambil kata-kata yang kebanyakannya batil dan keliru. Bila dia dah masuk bab kelompok apa semua tu, nanti akan adalah kekeliruan yang dibawa. Dipandang buruk oleh peribadi yang baik dan ditolak oleh telinga yang sihat. Kalau dah sampai ekstrim tu, kita yang rasional ini pun akan bila dengar je, tak betul ni. Macam tadilah, mencuri tapi salahkan Tuhan. Itu kalau telinga yang sihat dengar tu, dia tak payah apa, dia dah kata itu tak betul dah. Kan? Mencuri tapi kata Tuhan yang gerakkan saya supaya mencuri. Kan nampak sangat cenekeh dah kan. Orang Negeri Sembilan. Cenekeh tu mana dia nak lari daripada hukuman lah tu. Salahkan Tuhan. Berzina. Ini Tuhan yang menggerakkan saya supaya, dia tak sedar Tuhan juga yang melarang dia berzina. Dalam Al-Quran jelas perintah supaya
jangan berzina, dan hukuman zina juga disebut. Makna kena guna akal lah. Janganlah pakai hujah, oh Tuhan menentukan segalanya, maka buat benda yang mungkar pun salahkan Tuhan. Sebab itu dia tak baca Quran secara sempurna, secara menyeluruh. Dan sebahagiannya lagi campuran pada yang tak ada hubungan dengan agama. Bila dah sampai detail-detail tu, kadang-kadang kata Imam Ghazali dah tak ada kena dengan agama dah, lebih kepada kepentingan kelompok masing-masing. Kadang-kadang ajaran-ajaran sesat yang ada pada hari ini dia pergi ke situ lah. Mula-mula mungkin okey, kan? Mula-mula dia berdasarkan apa yang Quran sebut apa semua, tapi bila dah ada kepentingan peribadi, kepentingan kelompok, dia mula tambah-tambah. Itu yang jadi bid'ah tu. Tambah-tambah dan akhirnya merosakkan. Kerana ajaran itu hanya memenuhi keperluan diri dia dan kelompok dia sahaja. Bahkan tak dikenal pada masa pertama dari agama. Zaman awal tidak ada benda-benda itu, kata Imam Ghazali. Dan adalah turut campur padanya dengan keseluruhan termasuk bid'ah. Maknanya kalau kita sibuk dengan benda-benda detail-detail sehingga akhirnya kita pun jadi berlawan antara satu dengan yang lain, berdebat dengan panjang lebar sehingga membuang masa, dan bukan sampai kepada kebenaran tetapi sampai kepada permusuhan dan konflik dan pertentangan. Itu kata Imam Al-Ghazali, tinggalkan, itu bid'ah. Dan itu memang tak diminta oleh agama. Tetapi dia punya tetapi sekarang, kata Imam Ghazali, sekarang ni pada zaman dia lah, zaman Imam Ghazali, hukumnya telah berubah. Awalnya itu bila berlaku perkara-perkara itu seolah-olah macam ilmu kalam itu ditolak lah. Tetapi kata Imam Ghazali, kita kena tengok dia punya konteks juga. Sebab asalnya ilmu kalam itu baik. Jadi Imam Ghazali kata kita kena kembali kepada asal dia tu. Kerana telah muncul hari ini bid'ah yang menyeleweng dari kehendak Al-Quran dan Sunnah, dan telah tampil satu golongan yang mencampur adukkan barang yang tak jelas. Lalu mereka menyusun kata-kata yang tersusun sehingga yang ditakuti itu memperolehi keizinan kerana terpaksa. Macam ni, di ayat ini berbelit-belit sikit sebab ini terjemahan. Saya bagi saya summarize sajalah, saya ringkaskan. Dulu kata Imam Ghazali, awal tu ilmu kalam tu disebabkan oleh timbul berbagai kelompok-kelompok yang ada kepentingan itu. Sebahagian daripada perbincangan ilmu kalam itu tidak bid'ah, tidak baik, kita harus buang. Tetapi hari ini dia kata ada juga kelompok-kelompok yang menyalahgunakan agama yang perlu kita jawab berdasarkan ilmu kalam juga. Jadi akhirnya ilmu tentang pendalilan itu Imam Ghazali kata tetap penting. Maksudnya jangan kita buang teruslah. Kalau orang nak berdebat kan, katalah kat kawasan kita ni ada orang yang bawa ajaran tak betul, ajaran sesat. Dia cabar semua orang Taman Tun ni. Siapa yang boleh berdebat mari sini. Saya bagi offer terbuka dekat Masjid Taman Tun, At-Taqwa. Malam sekian-sekian, mari berdebat dengan saya tentang, katalah ilmu apalah, ilmu ketuhanan ke kan. Kita pula sebab baru je belajar kitab Ihya, jangan berdebat, tinggalkan berdebat, bid'ah. Seorang pun tak nak jawab dia punya cabaran. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Jadi akhirnya bermaharajalela lah orang yang salah dan sesat ni. Kalau tak ada orang yang boleh menjawab hujah-hujahnya. Jadi kata Imam Ghazali, balik kepada peranan ilmu kalam yang awal dulu. Dia adalah apa tadi? Ilmu an isbatul aqaid ad-diniyah bi iradi al-hujaj 'alaiha wa daf'u asy-syubha anha. Ilmu untuk mengisbatkan akidah kita dengan mendatangkan hujah-hujah dan dalil-dalil untuk melawan syubhat dan untuk mempertahankan akidah Islam daripada kekeliruan. Jadi akhirnya kata Imam Ghazali, benda ini last kali itu dia kata bahkan telah menjadi sebahagian dari fardu kifayah. Ilmu kalam ni fardu kifayah, maknanya kena ada dalam masyarakat Islam orang yang mempelajari dan mendalami ilmu al-kalam, ilmu kalam.
Tapi tak payah semua lah. Tak payah semua. Dia macam ilmu kedoktoran jugalah. Tak payah semua jadi doktor. Sebab bukan semua orang nak memerlukan doktor sepanjang masa. Sebab itu ilmu fardu kifayah ini ilmu yang sekelompok sudah mendalaminya sudah cukup. Begitu juga ilmu kalam. Habis dah. Nanti kita sambung ilmu falsafah pula pada pertemuan yang akan datang. Lebih kurang macam itulah ilmu kalam tu. Panjang jugalah kita bercerita tentang ilmu kalam. InsyaAllah dalam kesempatan yang akan datang kita bicara pula tentang ilmu al-falsafah yang juga penting hari ini dan dahulu. Wallahu a'lam. Ada yang nak berdebat Tak ada. Tak payahlah sama-sama kita tak payahlah berdebat. Tapi kalau ada yang sesat datang tu, yang tu kena ada seorang ke depan untuk berdebat insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi ja'i khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.